Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kitab Lumak kita masih membicarakan berkenaan dengan maksud daripada nama-nama dan bahasa. Dan pada kali yang lepas kita telah membicarakan apa yang dimasukkan dengan uruf dan apa yang dimasukkan dengan syarak. Jadi ada perkataan-perkataan yang difahami maknanya berdasarkan dengan adat ataupun uruf. Ada perkataan-perkataan yang difahami maknanya berdasarkan dengan syarak. Jadi penulis ini beliau memberikan misal berkenaan dengan uruf. Kita membicarakan seperti dabah sebagai misal. Dalam uruf ini dabah maksudnya binatang empat kaki, tetapi beza dalam segi bahasa. Dalam segi bahasa kita mengatakan apa saja benda yang melata. Dabba ini daripada perkataan dabba yadibbu. Jadi perbezaan dalam segi bahasa dan dalam segi uruf. Manakala berkenaan dengan syarak ini kita memberikan misal seperti solat. Solat dalam segi bahasa dia adalah doa. Manakala dalam segi syarak dia adalah al-aqwalu wal af'alu al-muftatahatu bitakbiri wal mukhtatamatu bitaslim. Jadi kita ada makna dalam segi uruf, makna dalam segi lurah, makna dalam segi syarak. Jadi penulis dia membicarakan tentang perkara ini supaya kita faham. Apabila kita nak membicarakan tentang hukum ahkam, makna bagi benda-benda ini kita nak kena faham. Adakah maknanya dalam segi uruf ataupun maknanya dalam segi bahasa ataupun maknanya dalam segi syarak. Sebab bila kita menjawab soalan dalam Islam, kita nak kena faham soalan ni dahulu. Tapi sebab kalau kita silap ini dalam memahami perkara yang ditanya, kita akan memberikan jawapan yang salah. Saya tak tahu, saya ada membicarakan tentang kaedah yang mengatakan berkenaan dengan perkara ini, berkenaan dengan yakni memahami ini sesuatu perkara, memahami suatu perkara balik ini kepada kefahaman kita tentang perkara tersebut. Yang ini tentang al-hukmu ala syai'. Mungkin tuan boleh tulis ini. Al-hukmu ala syai'. Kadang-kadang ini benda seperti ini yang dia terlupa yang ni. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ini kaedah. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Yang ini maksudnya hukum satu perkara itu balik kepada makna yang betul bagi perkara tersebut. Ini di sini masuk ilmu mantiq. Itu sebab ilmu mantik ini membicarakan kepentingan untuk kita memahami definisi. Satu orang ini menanyakan kepada kita apa itu insurance. Kita nak kena faham ini apa yang dimaksudkan dengan insurance. Orang menanyakan misalan apa yang dimaksudkan, macam baru-baru ini ada orang menanyakan tentang apa? Apa lizard, apa gecko ke apa? Yakni memerlukan masa ini nak fahamnya apa benda ni. Apa lizard leopard ya? Lizard dan ni leopard. Jadi kita nak kena faham yakni definisi yang ni benda ini, apa benda ini. Adakah yakni dia sama seperti dab ataupun dia sama yakni dengan apa? Dengan yakni binatang-binatang seperti ini ataupun yakni dia disamakan dengan cicak. Nampak tak? Sebab kita nak kena bila kita lihat kepada binatang ini, maka kita nak kena faham bagaimana kita nak tahu sama ada binatang ini jenis yang mana satu. Jadi benda-benda seperti ini dia memberikan kesan kepada jawapan. Dia memberikan kesan kepada hukum. Jadi itu sebab bila salah satu perkara yang kita belajar, bila kita nak memberikan jawapan, kita nak kena faham benda ini dengan betul dulu. Ta'rif yang ni kita nak kena faham, definisi. Kalau tak, yang ni kita akan melakukan kesilapan yang ni di dalam ini jawapan. Jadi itu sebab kita lihat kitab usul fiqh ya, mereka membicarakan tentang perkara ini. Kita ada haqiqah lurawiyah, haqiqah syar'iyah, haqiqah urfiyah. Selepas ini dia ada membicarakan tentang kias. Supaya ini kita memahami sesuatu perkataan yang ini dengan makna ini dengan tepat. Supaya kita tidak silap dalam pemikiran. Taib. Sekarang ini kita masuk kepada seterusnya. Penulis mengatakan faslun idza warada lafdhun qad wudi'a fil lurati li ma'nan wa fil urfi li ma'nan humila ala ma sabata lahu fil urfi. Jadi penulis ini mengatakan kalau kita ada satu lafaz, dalam segi bahasa ada makna dia tersendiri. Dalam segi uruf ada makna dia tersendiri. Jadi mana satu yang kita menggunakan? Adakah kita menggunakan dalam segi bahasa ataupun kita menggunakan dalam segi uruf?
Maka jawapannya beliau mengatakan, humila ala ma sabata lahu fil urf. Kita menggunakan makna uruf dan bukan makna bahasa. Apa sebabnya? Sebab uruf ini dia datang selepas yakni bahasa. Bila kita membicarakan tentang masyarakat, yakni misalan masyarakat menggunakan makna perkataan ini sebagai perkara ini. Jadi bila kita membicarakan tentang perkara ini, kita nak kena balik kepada apa yang mereka maksudkan. Bukan yang ini dalam segi bahasa. Bukan dalam segi bahasa. Kenapa? Sebab mereka sudah mengenal maknanya seperti itu. Jadi kalau kita balik ini kepada bahasa, akan berlaku percanggahan. Kalau kita balik ini kepada bahasa, ini akan berlaku ini percanggahan. Hatta dalam bahasa Melayu pun kita ada perkara ini. Betul ke tidak? Boleh siapa-siapa memberikan misal? Kadang-kadang kita ada satu perkataan dalam bahasa Melayu, tapi penggunaannya berbeza. Betul ke tidak? Penggunaannya berbeza. Ada siapa ingat? Ala kulli hal, dalam bahasa Arab ini kita ada banyak ya. Yani misal uruf ini kita membicarakan misalan dabba ya. Dabba hayawan. Dalam segi bahasa, hayawan maksudnya satu benda yang hidup. Tetapi bila kita menggunakan dalam uruf ini hayawan, maksudnya binatang. Jadi kita tidak boleh bahlul. Kita tidak boleh apa kita mengatakan, kita tidak boleh menggunakan dalam segi bahasa kepada uruf, sebab ini akan menyebabkan masalah nanti. Kalau kita mengatakan anta hayawan kepada orang akan marah kepada kita. Betul ke tidak? Sebab ya, hayawan dalam segi uruf dia adalah binatang. Seolah-olah kita mengatakan kau adalah binatang. Berkenaan dengan bahlul ini, perkataan bahlul, wallahu alam, adakah dalam bahasa Melayu kita menggunakan perkataan bahlul? Maksudnya dalam segi bahasa. Sebab bahlul ini dia adalah kita menggunakannya dalam uruf. Jadi maksud uruf, bahlul dia adalah orang yang bodoh kan? Nah, tak, maksud saya adalah dia mesti asal ada dalam bahasa. Nampak tak? Sebagai misal, kalau bahlul ni misalan dalam bahasa Melayu mungkin yakni membawa makna benda yang lain, tetapi penggunaannya dalam uruf membawa yakni makna bodoh. Jadi bila kita membicarakan tentang makna ini, kita sentiasa kembali kepada uruf. Kita tidak balik ini kepada makna dalam segi bahasa. فَكَانَ الْحُكْمُ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ وُضِعَ فِي اللُّغَةِ لِمَعْنًا وَفِي شَرْعِ لِمَعْنًا حُمِلَ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ. Kalau sekiranya berlaku yakni pencanggahan di antara bahasa dengan syarak, kita kedepankan syarak. Perkataan buang air yakni buang air dalam segi bahasa dan dalam segi penggunaan yakni berbeza. Buang air dalam segi penggunaan ini maksudnya yakni kencing kan. Jadi kita mengambil iktibar, kita kedepankan makna uruf daripada makna bahasa. Melainkan yakni kalau ada sebab-sebab yang tertentu yang menunjukkan makna itu adalah makna dalam segi bahasa dan bukan dalam makna dalam segi uruf, maka kita kembali kepada bahasa. Berkenaan dengan syarat, kita kedepankan makna syarat daripada makna bahasa. Li'annahu tari'un 'alal lurati. Sebab syarat ini dia merupakan sesuatu yang datang berbeza yakni dengan bahasa dan selepas bahasa, atas bahasa. Wali'annal qasda bayanu hukmi syar'i falhamlu alaihi aula. Sebab maksud adalah kita nak membicarakan tentang hukum syarak. Itu sebab kita menggunakan makna dalam segi syarak dan bukan yakni makna dalam segi bahasa. Apabila yakni berlaku percanggahan. Sebab asalnya kita mengatakan kita nak memberikan hukum. Kita membicarakan ini tentang hukum ini atas yakni sesuatu perkara. Selepas itu penulis mengatakan faslun wa ammal qiyas. Ini adalah perkara yang keempat. Jadi makna bagi benda-benda ini boleh makna dalam segi bahasa, makna dalam segi uruf, makna dalam segi syarak. Yang keempat adalah makna dalam segi kias. Yakni kita mengkiaskan makna satu benda dengan benda yang lain. Penulis memberikan misal fahuwa mislu tasmiyatil liwat zina. Yakni kita perkataan zina, bila kita mengatakan zina maksudnya melakukan hubungan yang haram antara lelaki dengan wanita.
Bagaimana kalau sekiranya seseorang, na'udzubillah min zalik, melakukan hubungan yang haram di antara lelaki dengan lelaki, maka ia juga dikenali sebagai zina. Ia dikiaskan. Walaupun yang ia berbeza, akan tetapi yang ia dikiaskan. Sebab yang kedua-duanya merupakan perkara yang diharamkan. Dan kedua-duanya yang membicarakan tentang hubungan seks. Jadi perkataan zina dikiaskan kepada liwat. Wa huwa mislu tasmiyatil liwat zinan. Kiasan ala wat'in nisa. Wat'in nisa, dia asalnya adalah zina. Melakukan persetubuhan laki dengan laki juga dikirakan sebagai, dikenali sebagai zina, dan ini berdasarkan kepada kias. Wa tasmiyatun nabiz khamran. Yakni perkataan nabiz. Nabiz ini adalah air yang diambil daripada korma. Orang Arab ini zaman dahulu mereka membezakan khamar dengan nabiz. Khamar ini dia adalah daripada anggur, manakala nabiz daripada korma. Tetapi nabiz ini dikiaskan yakni kepada khamar. Ia juga dikenali yakni sebagai khamar. Kiasan ala asiril inab. Jadi nabiz dikenali sebagai khamar. Begitu juga yakni air yang diambil daripada anggur juga dikenali yakni sebagai yakni khamar. Wa qad ikhtalafa ashabuna fi. Beliau mengatakan ini ashab Syafi'i. Ashab ini di sini maksudnya ashab Syafi'i. Ada khilaf ini di dalam mazhab Syafi'i berkenaan dengan qiyas ini. Fa minhum man qala yajuzu isbatul lughat wal asma' bil qiyas. Sebahagian besar daripada ashab Syafi'i mengatakan boleh kita menggunakan qiyas. Ya, ini adalah qaul Abil Abbas. Abil Abbas adalah Syekh Ibn Surayj. Ini dalam kitab Minhaj kita pernah membicarakan masalah Surayjiyah. Siapa ingat? Ini masalah washing machine. Ini dia. Ini ulama besar ya. Ibn Surayj. Ashab Syafi'i. Wa Abi Ali Ibn Abi Hurairah. Ini juga daripada ashab Syafi'i. Mereka mengatakan boleh kita menggunakan qiyas. Wa minhum man qala la yajuzu zalik wal awwalu asah. Yakni golongan yang kedua mengatakan tidak dibolehkan qiyas, maka segala-galanya mesti balik kepada makna tersendiri. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Penulis ini mengatakan pendapat yang marjuh. Yang pertama adalah pendapat yang asah. Pendapat ini yang diterima. Li'anna al-araba, dia terangkan kenapa yakni dibolehkan kita melakukan qiyas, sebab orang Arab melakukannya. Ini adalah hujjah al-Imam Abi Ishaq. Beliau mengatakan li'anna al-araba sammat makana fi zamaniha min al-a'yan bi asma' summa qaradu wa qarada tilka al-a'yan wa ajma'a an-nasu ala tasmiyati amsalha bi tilka al-asma' fadalla ala annahum qasuha ala al-a'yan allati sammauha. Maksudnya di sini adalah zaman dahulu mereka menamakan sesuatu perkara sebagai satu perkara, yakni sebagai misal. Selepas itu berlaku zaman, mereka sudah tidak menggunakan perkataan itu, mereka mengubahkan dengan perkataan yang lain. Jadi maksudnya di sini adalah mereka juga yakni melakukan apa kita mengatakan yakni perubahan di dalam makna dan perkataan yakni yang digunakan. Jadi penulis yakni beliau menggunakan apa yang berlaku dalam tradisi orang Arab dalam perkara ini sebagai hujjah. Tapi pada hakikatnya banyak perkara ini berkenaan dengan qiyas ini berlaku. Kita ada perkataan ra'id dengan perkataan khala' misalan. Zaman dahulu mereka mengatakan ra'id ini adalah tempat yang mana dia buang air kecil dan dia buang air besar. Selepas itu mereka juga menggunakan perkataan al-khala'. Al-khala' yang dimaksud adalah ra'id. Sebab perkataan khala' ini asalnya khalwat. Yang berkhalwat sendiri. Biasa satu orang masuk ke dalam tandas, ini dia berkhalwat. Jadi khala' ini membawa makna ra'id. Zaman sekarang apa mereka mengatakan tandas, ini mereka menggunakan perkataan hammam. Masya Allah. Zaman dahulu hammam bukan seperti mana difaham zaman sekarang. Zaman dahulu hammam maksudnya hammam, tempat panas. Sebab perkataan hammam daripada perkataan ham. Ham maksudnya har.
Sebab kalau kita lihat macam Turkish bath, dia masuk dalam macam sauna kan. Ini dia hammam. Tapi zaman sekarang toilet pula jadi hammam. Nampak tak? Dia bertukar makna. Daripada zaman yakni kepada zaman. Begitu juga dengan perkataan sayarah ini sebagai misal. Zaman dahulu sayarah seperti mana dalam Al-Quran. Sayarah ini caravan. Sayarah caravan. Lepas itu yakni datang yakni kereta. Kereta pun jadilah yakni. Jadi yakni sayarah. Ala kulli hal yakni kita ada banyak ini benda-benda perkara-perkara yang ini seperti ini. Selepas itu penulis dia mengatakan al-kalamu fil amri wan nahi, ini adalah bab yang pertama dalam ilmu usulul fiqh. Jadi sebelum ini semua adalah muqaddimah. Tamam? Jadi ilmu usulul fiqh ini kita ada 8 bab. 8 yakni bab. Jadi kita akan masuk ini kepada membicarakan ini tentang al-kalam. Jadi perlu kita faham ini ilmu usulul fiqh ini dia membicarakan yakni tentang bagaimana kita nak faham nas. Bagaimana kita nak faham Al-Quran, bagaimana kita nak faham hadis Nabi SAW, bagaimana kita nak membezakan apa itu perintah dan apa yang bukan perintah. Jadi mempelajari tentang kalam untuk kita mengetahui bagaimana kita nak tahu sama ada ayat ini dia perintah ke bukan perintah. Kalau dia perintah, adakah perintah ini ditekankan maknanya ataupun tidak ditekankan maknanya? Nampak tak? Jadi bagaimana kita nak mengetahui apakah dalilnya dan sebagainya. Ini yang kita akan bahas ini di dalam ilmu usulul fiqh. Jadi bab yang kita akan masuk insya-Allah akan bersangkut paut dengan ilmu bahasa Arab. Jadi kita nak kena tahu bahasa Arab ini maksudnya apa itu siratul amr, apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari'. Sebelum ini kita membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan kalam. Kita ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ini semua adalah perkara yang penting. Di sini bahasa Arab sangat penting sekali. Jadi saya rasa antum semua ada belajar bahasa Arab ini. Maka ini adalah ilmu alat bagi memahami yakni usulul fiqh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.